Jadi bila saya baca berita seorang abang cekik adik sampai adik meninggal dunia sebab trauma, dibuli di sekolah, sebab si abang ni di sekolah memang dibuli macam tu. Bila saya baca-baca, wallahu alam ya. Sepanjang berada di Mekah dan Madinah ni, saya sendiri baca banyak berita yang menyedihkan di Malaysia. Membuatkan kita rasa sayu, sedih dan juga rasa takut, bimbang. Antara berita yang sangat mengesankan hati saya dan juga tumpuan saya, emosi saya, iaitu kes seorang abang mencekik adiknya sampai meninggal dunia. Dan abang itu menghadapi tekanan perasaan, kena buli di sekolah. Masya Allah. Tuan-puan saya, kenapa dia sangat memberi kesan pada saya? Sebab anak-anak kami juga sebahagiannya adalah mangsa buli. Anak-anak kami sendiri, anak-anak saya, anak-anak kami lah. Kami ada 7 orang anak kan di sekolah. Dan sebab pembulian juga, saya kerap tukar anak sekolah. Sekolah rendah sampai beberapa kali. Tukar juga sekolah menengah. Subhanallah. Tapi untuk saya buat tindakan, jumpa mak ayah ataupun jumpa pelajar, bagi amaran, bagi warning, saya tak mampu untuk lakukan begitu. Mula-mula kita bagi sokongan pada anak dulu, tapi bila anak kerap dan sebut dan kita boleh nampak kesan pada pembulian tu, ada kesan dah pada anak, so yang mampu kami buat adalah tukar sekolah. Macam tu lah. Nak cakap pada guru pun saya tak tergamak. Walaupun saya macam boleh ceramah, boleh ni, tapi saya bukan yang, saya tidak seberani. Ada setengah ibu bapa mungkin jumpa guru, mungkin jumpa parents, mungkin jumpa pelajar yang buli itu sendiri. Tu apa sekian contoh pembulian anak-anak kami ya. Kalau anak-anak kami kena buli dari segi perkataan, perbuatan tu tak kena sangat. Maksudnya tak adalah kot fizikal, tapi mental. Contoh ya, mungkin ya, ada orang ingat bila jadi anak Ustazah Asma yang dikenali ni, seronok lah, mesti best kan jadi anak Ustazah Asma macam tu. Tapi kadang-kadang anak-anak kami yang berterus terang, yang kecil, yang sekolah rendah, yang dia orang ni jujur kan, tak best lah jadi anak Umi. Macam tu. Tak best lah jadi anak Umi. Kalau boleh tak nak orang tahu pun. Disebutlah nama dia, tak nak orang tahu pun anak Umi. Saya tanya kenapa? Orang asyik peli je, orang asyik cakap macam mana? Macam ni ke anak Ustazah Asma? Macam tu. Soalannya dia orang ni tak boleh buat salah, tak boleh jadi budak-budak, padahal dia orang budak-budak kan. Lepas tu ada lagi lah perkataan-perkataan yang menyayat hati. Yang menyayat hati, yang menyakitkan hati. Ada anak yang kulit agak gelap, dipanggil hitam, terbakar, dipanggil Afrika. Bila nak ambil gambar, kau tak payah masuk lah. Kau ada ke tak ada ke sama je. Betul ke kau ni anak Ustaz Asma? Ke kau ni anak sekian-sekian anak angkat ke apa semua. Jadi tuan-puan sekian, sebenarnya satu sudut ya, kadang-kadang bukannya anak-anak je, kadang orang dewasa pun sebut perkara yang sama. Maksudnya ya, mungkin warden, mungkin sekian-sekian sebut perkara yang sama pada anak-anak yang sudah remaja. Yang sekolah rendah, budak-budak, kita fikir budak-budak kan tak matang, tapi kadang bila masuk sekolah menengah masih lagi dibuli dengan mental torture macam ni. Kau ni mak kau main bagus, kau macam ni, kau ni slow, kau ni gini. Jadi anak-anak ni akan rasa sesuatu yang sedih, menyedihkan jadi anak saya ni. Macam tu lah. Lepas tu expectation pihak-pihak terhadap anak. Sebab kami ni bukan jenis ibu bapa yang tekan, capai ni, tak. Subhanallah. Cukuplah mereka rasa tekanan, expectation orang sekeliling terhadap mereka. Macam tu lah. Jadi sebab buli, saya lah, lebih kepada saya lah, selalu pujuk suami supaya bersetuju untuk pindahkan anak. Mengharap bila di tempat baru, kawan baru apa semua, dia orang mengharap di tempat yang baru tu tak. Tapi Alhamdulillah, anak-anak setakat ni boleh atasi lah, boleh menerima lah situasi tu sampai mereka jadi semakin kuat
Sampai ketika bila anak ni dah matang, saya selalu cakap begini. Contohlah nama anak saya, memang ada betul lah nama anak ni Imran. Contoh Imran. Anak kami 7 orang, semua sedang sekolah. Yang sulung tingkatan 5 SPM. Antikah Luqman, Maisara, Imran, Safwan, Rayhana, Fatimah. Yang dah remaja ni saya bagi tahu. Lepas ni apa ujian di sekolah kena hadapi selagi mana bukan penderaan fizikal, dan kalau pun rasa macam down sangat ni, bagi tahu, cerita pada Umi Abi. Dan saya letak dalam mindset, saya kata bagi setiap anak ada ujian masing-masing. Umi masa belajar dulu ada ujian, dan banyakkan mengadu kepada Allah, banyak minta tolong dengan Allah, dan insya-Allah Allah sedang membentuk anak-anak Umi menjadi manusia yang hebat akan datang melalui ujian-ujian ni. Jadi lalui proses ini, sakit, pedih, kecewa, marah, lalui proses ni, tak boleh lari. Sebab nanti bila dewasa akan melalui lagi keadaan seperti ini yang lebih berat. Jadi kalau hari ini kuat untuk hadapi segala ujian perasaan sedih, terluka, kecewa, marah, malu bila dihina, diejek apa semua ni, atasi perasaan-perasaan tu, diejek, dikecam apa semua ni, supaya akan datang akan menjadi lebih kuat dan lebih kental. Masya Allah. Jadi bila saya baca berita seorang abang cekik adik sampai adik meninggal dunia sebab trauma, dibuli di sekolah, sebab si abang ni di sekolah memang dibuli macam tu. Bila saya baca-baca, wallahualam ya, dibuli dengan cara macam mana? Tengah tidur dicekik. Allahu Akbar. Mungkin ya dalam tempoh yang agak lama, wallahualam, kenapa sampai anak ni jadi, orang kata igawa ngeri bagi dia, trauma bagi dia. Dia jadi macam seolahnya dia dah jadi ketakutan, anxiety ataupun benda tu dah jadi dia takut sampai dia tak sedar, tangan dia semua tu tak sedar, ataupun memang kerana dia teruk dibuli di sekolah, jadi dia membayangkan dia nak balas balik kepada pembuli tu. Jadi bayangan tu selalu bermain dalam fikiran saja, akhirnya tanpa sedar bayangan itu menguasai dirinya. Kita rasa macam sangat sedih dengan berita ini. Kita doakan semoga ibu dan ayahnya kuat, ahli keluarganya kuat, dan cukuplah, janganlah kita duk salahkan. Kenapalah mak ayah ni takkan tak tahu anak kena buli, kenapa tak tukar sekolah, kenapa tak concern dengan anak, kenapa tak prihatin, takkan tak boleh kesan perubahan-perubahan anak. Tuan-puan sekalian, apa yang Allah dah tetapkan berlaku, dah pun berlaku. Peristiwa yang menyayat hati ini, sekiranya ibu bapa ni tahu kesannya begitu, sudah pasti ibu bapa ni pun buat tindakan lebih awal. Jadi seolahnya apa yang berlaku ini memberikan peringatan kepada ibu ayah sekalian. Sekiranya anak-anak kita tahu dan kita dengar dia menjadi mangsa buli di sekolah, tengok tahap buli, tengok kesan pembulian tersebut, jangan ambil mudah, jangan simply saja ala sikit tu, ala mak dulu kena teruk lagi, ayah dulu kena sebab kena ni, engkau tu sikit je. Tak boleh. Sebab itu Sayyidina Umar menyebutkan, didik anak kamu mengikut zaman. Mengikut zaman. Kalau cerita pasal zaman kita dulu, masa zaman belajar dulu, dengan keadaan masa tu tak ada media sosialnya, tak ada hiburan melampau macam hari ini, tak ada kemudahan-kemudahan seperti hari ini. Jadi jiwa kita zaman dulu tu lain. Kena maki dengan kawan, kena itu, kena ni, macam mana ya, sangat berbeza. Maksudnya fizikal kita lain dulu, mental kita lain. Lepas tu tak ada media sosial. Ini satu benda yang sangat perbezaan yang sangat ketara. Jadi dulu kita tak tahu apa yang ada kat rumah orang sebelah, apa yang berlaku kat rumah sebelah. Sekarang ini anak kita boleh tahu semua, boleh baca semua. Jiwa makin rapuh, jiwa makin, orang kata jiwa makin tisu, makin lembut. Dengan pemakanannya yang banyak syubhah hari ini, dengan gangguan pemikiran anak-anak apa semua. Jadi didik anak kita mengikut zaman. Maka jika kita tahu dan kita boleh lihat kesan anak kena buli, jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Sama ada bincang dengan pihak sekolah, sama ada
buat tindakan sendiri, pindahkan anak-anak, usaha doa, minta petunjuk dengan Allah supaya sekolah baru ini lebih baik daripada sekolah sebelum. Itu yang saya sebut. Saya berapa kali ambil tindakan tukar anak sekolah apabila saya mula-mula dengar dulu cerita anak, tapi bila nampak kesan buli itu semakin ketara pada anak, dia tak mau pergi sekolah, dia balik menangis, dia rasa kita boleh nampak anak kita tak ceria, nampak murung, anak kita hilang keyakinan diri, anak kita macam ketakutan. Jadi ambillah tindakan segera. Bila kita tak boleh nak ubah situasi suasana tempat anak kita belajar, kitalah yang kena berubah, bawa anak itu pergi cari situasi suasana yang baru. Okey Encik, silakan mungkin ada apa-apa. Jadi alhamdulillah satu perkongsian menarik, sebab benda tu banyak berlaku di sekolah-sekolah sebenarnya Ustazah. Lagi cuma ada yang aware daripada perkongsian ataupun komunikasi anak-anak kan. Kadang-kadang anak-anak yang suka bercerita ni kita layan, kita dengar seronok kadang anak-anak bercerita tentang sekolah. Ada yang menarik, ada yang sedih bagi dia orang, ada yang gembira, kita dengar layan. Sebagai ibu bapa kita layan, kita dengar baik dan kita respon cara yang baik. Itu yang terbaik. Jika ada yang sedih, macam dibuli atau di ni, kita cuba respon dengan cara baik dan kita cuba kalau boleh beringat. Jadi benda ni mana-mana berlaku. Tapi itulah kata, jika ada, mesti ada satu kalau boleh perhatian dan tindakan daripada kita, respon kepada luahan anak tu. Jika kita respon, sekurang-kurangnya kita menunjukkan rasa simpati kepada dia. Jadi anak-anak berasa ibunya bersama dengan dia, ayahnya bersama dengan dia. Jadi dia pun rasa ada orang yang bersama dengan dia lah. Selain pada nasihat dia, sabar, doa. InsyaAllah kalau dia buat lagi, bagi tahu ayah contohnya. Nanti ayah pergi sekolah, cari dia contohlah. Jadi bagi dia peluang. Kalau dia buat lagi, bagi tahu. Buat lagi, bagi tahu macam tu. Jadi kita pun rasa anak tu rasa lah, lebih confident lah. Bila berlaku lagi, ayahnya bersama dia, mak dia bersama dia. Jadi tidaklah dia selalu kena dan dia rasa sorang-sorang. Kemudian betul tu, kita tak tahu apa yang dia rasa kadang-kadang, emosi dia kadang-kadang, anak-anak sekarang kan. Kemudian jika ada orang luar yang memberi simpati, yang memberi perhatian kepada mereka, bukan ibu bapanya sendiri, jadi dia rasa jadi ibu bapanya tidak mengambil perhatian pada dia lah. Orang luar yang memberi perhatian. Jadi dia rasa pun takut-takut orang yang silap memberi nasihat dan juga perhatian. Jadi salah perhatian pun nanti mungkin dia lebih tertekan ataupun lebih rosak diri dia sebenarnya. Dia takut keadaan itu berlaku je lah.